يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مربوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، طه أكحل وعيونه سود وحلوة يا جماله، وأسنانه بيضا مثل البدر بتضوي يا جماله، جسمه متماسك ثابت عنده قوة يا جماله، كفه واسع بالعطايا وإفضاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، صدره واسع ما بين المنكبين يا جماله، وعرضه صافي مثل الفضة اللوجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نياله يا نياله، ريتني أتملى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، هادينا سهل ولين منه جافي يا جماله، والكل بيوصل لوجوده مش خافي يا جماله، هو كامل ومكمل بالأوصاف يا جماله، وأخلاقه حلوة ويا محلى أحواله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، شوفوا بمنامي يا غرامي، شوفوا بمنامي يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat Quran Circle, apa khabar semua? Kaifa halukum al-yawm? Apa khabar semua pada hari ini? Adakah semua dalam keadaan yang sihat sejahtera? Alhamdulillah, seperti biasa sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang pada pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu untuk slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Izzi Ngaji. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, syukur kepada Allah kerana masih lagi memberikan nikmat pernafasan kepada kita, nikmat kesihatan yang berterusan sehingga hari ini untuk kita menjalani ibadah puasa dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindung kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini, contohnya sakit dan sebagainya, dan kita doakan juga kesihatan sahabat-sahabat kita yang masih lagi diberi ujian dalam kesakitan. Apa-apa ujian yang dilalui, kita doakan agar semuanya dilancarkan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ujian itu datang daripada Allah dan segala penyelesaian juga datangnya daripada Allah. Kita sebagai hamba ini hanya perlu ikhtiar, perlu memikirkan solusi apa yang perlu kita buat untuk menangani masalah ataupun ujian yang datang kepada kita, insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan yang memberi salam sebentar tadi, Waalaikumsalam, saya jawab. Okay. Dan yang baru masuk, ahlan wa sahlan semuanya, selamat datang semuanya. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk bantu saya dahulu, sharekan live kita pada pagi ini, sama-sama kita sebarkan ilmu ini bersama supaya ramai lagi yang dapat manfaat untuk pagi ini, insyaAllah. Baik, jadi kita sudah hampir selesai untuk separuh Ramadan tuan-puan. Separuh Ramadan dah. Ini dah 16 Ramadan. Jadi apa-apa pun, moga-moga tuan-tuan dan puan masih kekal semangat lagi untuk menghabiskan baki-baki Ramadan yang ada ni. Dan biasalah hujung-hujung nak masuk hujung-hujung Ramadan ni kadang-kadang banyak dugaannya tuan-puan, ya tak? Walaupun kita ni dilanda COVID tu, tapi sebagai seorang manusia ni dia ada nafsu-nafsu, keinginan. Maksud saya ialah keinginan terhadap benda-benda, yalah kita nak raya ni kan. So tipulah kalau kita tak kata rasa teringin nak cari tu, nak cari ni kan, nak cantikkan rumah lah dan sebagainya. Niat tu ada, walaupun orang kata taklah macam zaman muda-muda dulu kan. Kalau tanya mak-mak ni mungkin kata dah habis dah ustaz zaman tu, dah habis dah zaman tu, kami ni dah berumur dah tak fikir dah benda tu. Yes, itu adalah satu kebenaran yang nyata. Sekejap tuan-puan Okey, jadi itu perkara biasa. Cuma apa-apa pun pastikan berjimat cermat lah. Okey, nak pakai sedondon raya tak ada masalah tuan-puan, tak ada masalah. Cuma itulah berjimat cermat. Berjimat-jimat lah kan. So itu saja, tak ada apa pun. Saya bukan nak cerita pasal raya ke tak raya. Alright. Apa-apa pun jangan keluar rumah. Katanya nanti kena check slipper kat rumah. Okay, raya nanti kena check slipper kat rumah. Takut kena compound nanti tuan-puan. Hati-hatilah ya. Okay, dan kita doakan kesejahteraan khususnya umat Islam kita dan bangsa Melayu kita sendiri. Dan kita doakan agar semuanya stabil. Dan kita doakan juga supaya dalam apa masalah yang berlaku dalam negara kita ni dapat diselesaikan dengan baik. Kan kau tengok sekarang banyak isunya ada isu antara dua darjat. Tuan-puan pun tahulah, bila kita tengok isu semasa ni banyak lah benda yang macam tak logik di akal pun ada. So kita tak ada kuasa untuk semua tu. Kita hanya doa yang baik-baik lah. Moga ada satu akal yang boleh bertindak dengan baik, insyaAllah. Okay, so kita bukan nak cerita bab itu. Alright,
kita teruskan ada gangguan ke? Suara saya clear tak? Dengan video. Kenapa ada yang cakap tak nampak video? Video sangkut? Maksudnya apa tu? Cuba keluar balik, masuk balik. Suaranya lambat. Tu nak check dulu. Mungkin Puan Zurina ada masalah internet sikit kot. Tak pun keluar balik, masuk balik. Okey, terima kasih di atas ucapan tahniah. Kita untuk page Easy Ngaji ni alhamdulillah dah mencapai untuk 20k, 20,000 followers. Dan kita harapkan jugalah dalam sejumlah tu bersama-sama kita juga untuk tonton live ni. Tapi tak apa kan, kita faham yang mengikuti ni tak semestinya semuanya ada masa yang banyak kan, sibuk dengan kerja. Cuma kita harapkanlah kalau follow 20,000 pun, kalau yang apa, yang memberi komitmen sepenuhnya pun taklah seramai itu sebenarnya kan. Tapi kita harapkan dengan adanya jumlah tu membuatkan wujudnya perasaan untuk mendalami ilmu Quran ni secara tak langsung lah. Okay, walau mula-mula mungkin follow je walaupun tak ikut. Mungkin ada sampai satu masa nanti ditakdirkan Allah SWT untuk hati tu tergerak untuk bersama kita lah kan. Baik. Sebab kalau tengok macam view sekarang baru 50 kan. 50 kalau dibandingkan dengan 20,000 jauh beza sebenarnya. So saya beranggapan itu hanyalah angka lah. Itu hanyalah angka dan sebenarnya tak ada apa-apa pun. Mungkin ianya satu pencapaian yang baik. Cuma dari sudut realitinya, kita tengok sekarang yang betul-betul komit pun tidaklah seramai itu. Okey, apa-apa pun tuan-puan, kita jangan memandang rendah ataupun menilai sesuatu yang negatif. Kita doakan agar semuanya sahabat-sahabat kita ataupun follower kita yang ada ni insya-Allah akan bersama kita suatu hari nanti. Boleh tuliskan dalam komen, amin ya Rabb. Betul, tak apa, sekurang-kurangnya Easy Ngaji ada dalam FB Demo. Ada dalam FB Demo tuan-tuan ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk hari ni kita akan teruskan pengajian kita. Kita akan sambung bacaan semasa kita surah Al-Baqarah ayat 223. Hari ni kita sambung dua ayat tuan-puan. Ayat 223 dan ayat 224. Okey, 223 dan 224. Yang belum share tolong bantu saya share dulu. Kita nak mula dah ni. Okey. Betul tuan-puan. Sebab tu saya selalu sebut kita tak ramai tuan-puan tapi kita ada. Betul tak? Kita nak cita-cita saya, matlamat saya nak mewujudkan pembaca Al-Quran yang profesional. Okay, dan saya bukan nak kejar untuk kuantiti, saya nak kejar kualiti. Sekurang-kurangnya adalah hasil saya, orang tersaham saya ke akhirat nanti. Antara apa yang saya dapat kongsikan tuan-puan nanti, insyaAllah tuan-puan balikkanlah pada saya ya. Itu ialah saya nak harapkan apa lagi. Harapkan doa tuan-puan untuk saya, keluarga saya dan kami seluruh warga Easy Ngaji ni. Dan kita semualah tuan-puan. Kita ni anggaplah satu keluarga. Walaupun tak pernah jumpa kan, anggaplah satu keluarga insyaAllah. Baik. Jadi tanpa buang masa, tuan-tuan dan puan, kita dahulukan pertemuan kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah selesai. Nanti bawa kami ke syurga sekali Ustaz. Allahu, saya pun belum tentu dijamin syurga tuan-tuan dan puan. Ya, tapi kita doakanlah, kita nakkan yang terbaik untuk perakhiran hidup kita nanti. Dan saya pegang satu je, kita punya orang kata apa, stand kita. Ingatlah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat masyhur, kita selalu sebut, tuan-puan biasa dengar saya sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ingat tu. Itu Nabi sebut tu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau nak dibandingkan dari sudut martabat tuan-puan, kalau di dunia ni mungkin kita tak boleh lawan lah level-level. Itu persepsi kita. Nak lawan dengan level-level orang yang memang berkejaya hebat. Tapi kalau kita pandang dari sudut akhirat tu nanti, okay, dari sudut ukhrawinya tu, bukan duniawi, ukhrawi. So sebenarnya jauh lebih hebat kalau kita nak banding kita ni sebagai penuntut ilmu Quran ni. Sebab tu saya selalu suruh tuan-tuan perempuan sama-sama kita bersyukur kerana Allah pilih kita untuk bersama-sama dalam maksudnya hati kita ni terpaut dengan Al-Quran ni. Hati kita berpegang Al-Quran ni bukan senang tuan-puan. Mungkin bila tanya tuan-puan macam mana hubungan tuan-puan dengan Quran, mungkin kata biasa je Ustaz, okey je, tiap-tiap hari Alhamdulillah boleh pegang Quran. Itu jawapan tuan-puan yang mungkin dah berada dalam jiwa, dah betul-betul berdamping dengan Quran. Tapi bagaimana cabaran yang berlaku kepada kawan-kawan kita yang lain, yang mana perasaan tu langsung tak wujud. Jadi kita kesiankan yang itulah. Kita nak ajak, bukan nak kata kita ni paling baik, tidak. Cuma kita cuba nak melangkah kepada satu perkara yang betul-betul kita yakin dan memang ada buktinya. Memang ada dari sudut daripada hadis yang kita dengar tadi kan, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian. Kita faham, oh Nabi dah sebut dah ni, orang yang belajar Quran ni lepas tu ajar pula pada orang lain adalah di kalangan yang terbaik. Jadi kita pegang itulah insya-Allah, dan kita pun tahu Quran ni sebagai syafaat kita nanti kan. Jadi sampai satu tahap, minta maaf tuan-puan, minta izin saya bercakap sikit kan. Sampai satu tahap kadang-kadang kita tengok orang kata bila kita mengajak kepada sesuatu perkara kebaikan, so kita jawab apa? Tak apa, tak dapat hidayah lagi. Kan? Hidayah tak dapat lagi. Itu orang sebut apa? Selalu tak sampai seru lagi. Jadi sebenarnya tuan-puan, Al-Quran itulah hidayah sebenarnya. Kan? Hudal linnas. Dan Al-Quran dah sebut dah. Quran ni diturun ni untuk apa? Hudal linnas, petunjuk. Petunjuk itulah hidayah, huda, petunjuk. Hidayah. Okey? Jadi segala apa aturan kehidupan kita di dunia ni semua dah dicerita dalam Quran. Cuma kita mampu nak ikut semua ataupun tidak. Mungkin kita jauh lah nak dapatkan kesemuanya dalam dalam masa yang drastik. Dengan masa yang begini kan, kita nak semua dalam satu masa mungkin susah. Tapi inilah proses. Inilah proses. Saya pun sama, tuan-puan pun sama. Jadi saya memikirkan itulah. Kan? Kalau tidak, baik saya cari kerja lain tuan-puan. Kan? Baik saya cari kerja lain dengan bidang yang saya belajar sebelum ni. Cuma saya memikirkan mungkin barakah daripada Al-Quran ini membuatkan saya rasa lebih, mungkin saya pun dah selesa dengan mengajar Quran ni, dan saya tak pernah tercetus dalam diri saya ni, dalam minda saya untuk melakukan kerjaya yang lain. Tuan-puan doakan saya lah, okay, agar kekal istiqamah sehingga penghujungnya insyaAllah, agar saya dekat dengan Quran dan dapat bantu tuan-tuan perempuan juga dekat dengan Al-Quran ini insyaAllah. Itu sahaja. Boleh nah? Minta maaf tuan-puan, ambil masa sikit saja share-share kan. Ustaz nak kerja apa? Tak adalah, mana tahu kan.
Kok ada demand ke nak jadi doktor ke, walaupun bukan bidang doktor. Berangan boleh tuan-tuan. Berangan tu kan free. So kita berangan je. Tapi tidaklah, insyaAllah doakan saya kekal untuk memberikan servis pendidikan Quran ini kepada masyarakat di luar sana. Amin ya Rab. Okey, jom kita teruskan. Sahabat-sahabat yang baru masuk ni, ada yang baru masuk ni. Okey, jom. Tadi kita dah buka bacaan Fatihah. Kita teruskan. Kita nak baca ayat ni sama-sama tuan-puan. 223, 224. Siapa ada Quran boleh buka Quran. Okey. Kalau tak ada boleh tonton, boleh lihat di paparan skrin sahajalah. Lawak saya baca komen-komen ni ha. Okey, jom kita tarik nafas tuan-puan. Jangan lupa tajdid niat kita, fokus dan pastikan dah bersedia duduk di tempat yang selesa, dan pastikan catatan jangan lupa mesti kena ada tuan-puan mesti kena ada. InsyaAllah kita baca dulu sama-sama. Tarik nafas, 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puan Ramlah sedih pula. Apa disedihnya tu puan? Tak ada apalah. Awak bergurau je tadi. InsyaAllah saya akan bersama dengan tuan-puan sehingga penghujungnya tuan-puan. Sampai kita meninggalkan dunia ni, kita tengok siapa yang last wujud. Okay. Alright. Selesai untuk bacaan ayat 223 dan 224. So apa nak buat lagi? Jom kita terus untuk sesi bedah membedah kita lah. Okay, dah sedia semua? Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Baik. Huruf nun baris bawah tuan-tuan perempuan. Huruf nun baris bawah, ni bunyi dia. Kemudian sa. Okey, sa. Kita tengok ni alif mad bertemu dengan hamzah. Jadi bila alif mad bertemu dengan hamzah ni, hukumnya mad wajib muttasil. Sebab pertemuan tu berlaku dalam satu kalimah. Ataupun clue yang mudahnya kita tengok simbol mad yang bertemu dengan hamzah. Simbol mad bertemu dengan hamzah. So panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Nama hukum mad wajib muttasil. Kemudian hamzah ni tuan-puan, ni bukan waw mad ya. Jangan keliru. Bila kita tengok kedudukan hamzah ni di atas huruf waw, maka kita tahu waw itu berfungsi sebagai rumah kepada hamzah sahaja. Anggap begitu sahaja. Jangan kita bila tengok waw tu, oh ni huruf mad kot. Tidak. Kalau nak kata dia huruf mad, dia mesti akan berada selepas. Dia takkan berada dalam satu tempat yang sama. Dia mesti selepas. Kan? Dia mesti selepas. Contoh macam ni lah, mu ni.
Kan? Mim dulu baru huruf mat. Dia takkan duduk sekali lah. Point dia. Jadi macam sekarang ni kita tengok hamzah. Kemudian bawahnya ada huruf waw. Jadi kesimpulan dia, anggaplah waw itu rumah kepada huruf hamzah. Jadi hamzah tu kena baca satu harakat sahaja. Bukan wu. Kita baca dengan hamzah, bukan waw. Sebab tadi kita dah kata waw tu rumah kan. So nisaukum alright. Baris depan lah muncung bibir mulut kita. Kemudian kum ni pula sama, muncung bibir, matikan mim, jelaskan makhraj dan sifatnya. Nisaukum haruthul lakum. Haruthul lakum. Huruf ra mati. Bila huruf ra mati, sebelumnya baris atas, maka perlu ditebalkan ra tersebut. Ra ni kena tebal. Nisaukum haruthul. Har. Nak muncung ke tak payah pun. Okey, tebal, pangkal lidah naik. Haruthul lakum. Haruthul lakum. Pedas jangan lupa pedaskan dia. Sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Boleh nah? Nisaukum haruthul lakum. Tanwin bertemu lam. Apa hukum dia tuan-puan? Idgham bila gunnah. Masuk. Idgham ni masuk. Masukkan tanwin sa tu, baris depan kan, sun, masuk ke dalam lam. Sulla tu kata masuk tu. Bila gunnah, tanpa sebarang unsur dengung. Haruthul lakum. Huruf kaf baris depan ku, matikan mim, jelaskan makhraj dan sifat mim. Haruthul lakum fa'tu. Jadi dua-dua ni hukum izhar syafawi lah. Mim mati bertemu ha, kemudian mim mati bertemu fa. Izhar syafawi. Baik, kemudian fa'tu lakum fa'tu. Fa pada atas fa, kemudian hamzah ni tuan-puan. Hamzah ni pastikan bunyinya betul-betul tertahan, sebab hamzah ni dah ada sifat apa? Sifat syiddah. Suara yang tertahan. Suara yang tertahan. Bukan hanya pada hamzah saja, ada lagi huruf-huruf yang lain. Jadi nak tahu lebih lanjut, apa lagi, join lah kita punya seminar sifat huruf tuan-puan. Dah daftar ke belum ni? Siapa yang belum daftar, lekas-lekas daftar. Hari ni hari last untuk harga early bird. Harga yang murah. Hari ni last tuan-puan. Kita dah buka pendaftaran 3 hari nah. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk daftar. Okey, kita sambung balik. Hamzah ni tadi, dia ada sifat tertahan kan, saya sebut tadi, suara yang tertahan. Disebut syiddah lah. Okey. Macam mana tertahan tu? Fa lakum fa tu lakum fa. Maksudnya tak ada suara lagi, tak ada suara lain yang mengalir dah. Ataupun tidak ada unsur tawallud, beranaknya huruf hamzah ni. Tawallud, beranak. Fa'tu, dia sikit je. Lakum fa'tu haruthakum. Fa'tu sikit tu. Jadi tu pun tak nak. Sebab kita kena faham maksud tadi. Syiddah, suara yang tertahan. Nisaukum haruthul lakum fa'tu haruthakum an harutha. Okay, sorry, lupa. Tu belum lagi ya. Ni waw mat Ni waw mat, sebelumnya baris depan. Fa'tu, tu 2 harakat. Kemudian ni alif ziyadah. Tidak ada fungsi apa pun, baca pun tidak. Okey, buat tak tahu je tuan-puan. Dia hanya ada pada tulisan tu saja. Okey. Ni huruf ziyadah, hanya ada pada tulisan saja. Pada bacaan tidak ada. Kemudian ra mati. Ni ra mati. Sebelumnya baris atas kena tebal. Haur, sama macam kat sini tadilah. Haruthul lakum fa'tu haruthakum. Huruf sa tuan-puan.
Huruf sa ni jangan lupa makhraj dia. Samalah di sini saya lupa nak sebut tadi. Kena keluarkan sedikit hujung lidah. Huruf sa yang ada 3 titik tu kena keluarkan sedikit sahaja hujung lidah. Haruthakum anna syi'tum. Kum. Mim. Jelaskan izhar syafawi. Mim mati bertemu hamzah. Kemudian nun bersabdu haruthakum anna syi'tum. Nun bersabdu wajib dengung, wajibul ghunnah. Kemudian dah lepas dengung 2 harakat, kena pula panjangkan 2 harakat. Anna syi'tum. Dapat tak? Kemudian huruf shin baris bawah shi. Ingat hamzah tadi, suara yang tertahan. Anna syi'tum. Jangan syi'tum. Etum. Tak nak ada bunyi etum, kan? Putuskan suara. Anna syi'tum. Nampak tak? Maksud saya putus tu maknanya terputuslah bunyi hamzah dengan ta tu. Dia tidak mengalir. Syi'tum anna syi'tum. Okey, bila kita berhenti kat sini, perlu dibaca izhar lah pada mim ni. Baik berhenti, baik sambung, izhar juga tuan-tuan. Jangan risau. Okey, sebab kita tengok mim mati yang ada simbol kan. Itu clue dia lah. Kita tahu bahawa perlu dibaca dengan dengan jelas. Okey, boleh? Jangan jadi ketum pula tuan-tuan ya. Anna syi'tum. Bukan ketum Baik. So saya baca balik kat sini, tuan-puan dengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nisa'ukum haruthun lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum. Okay, kita baca sama-sama. Mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم. Okay, selesai. Puan Hasnah, mim mati berjumpa hamzah, izhar halqi ke izhar syafawi ustaz? Izhar syafawi. Kalau halqi ni merujuk kepada bacaan mim mati, nun mati. Kalau mim mati, izhar syafawi. Okey, dia sama bacaan izhar, cuma yang membezakan halqi dengan syafawi tu ialah dia dalam perbincangan apa. Kalau halqi dalam perbincangan nun mati, sebab dia bertemu dengan huruf halqum yang menyebabkan nun tu perlu dijelaskan. Kalau mim ni izhar syafawi, menjelaskan sebutan mim yang datang daripada syafah, bibir. Syafawi itu maksudnya bibir mulut kita. Okey, clear Okey tuan-tuan, jom fokus kita teruskan. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu, huruf wa berada atas, wa qaf tebal selamanya. Wa qaddimu wa qaddimu, mu 2 harakat. Huruf dal ni bersabdu, jangan lemahkan dia. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Okay, ni huruf ziyadah, alif ziyadah, tidak ada fungsi pada bacaan, dia hanya ada pada tulisan sahaja. Huruf lam baris bawah, li. Kemudian hamzah baris atas. Okey, li'a. Ni 1 harakat je tuan-puan. Li'a.
nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Jadi ikhfa ni sembunyikan nun. Jangan sebut nun mati tepat pada makhrajnya. Asal bunyi li'an, itulah bunyi tepat. Bila kata jangan sebut tepat, li'an, itulah dia yang disebut sebagai ikhfa, sembunyikan sebutan nun mati. Kemudian bersedia untuk sebut huruf fa. Huruf fa ni kita kena tahu status dia tebal ataupun nipis. Fa ni nipis, huruf yang nipis. Maka dengung yang berlaku pada ikhfa kita itu, dalam hukum ikhfa ni dia mesti dengung lah. Itu yang kita kena pahatkan dalam fikiran kita, dalam kepala kita. Bila ikhfa je mesti dengung. Jadi dalam proses ikhfa itu, dengung yang berlaku ketika itu perlulah dalam keadaan yang nipis. Li'anfu, bersedia sebut fa baris depan. Li'anfusikum, li'anfu, li'anfusikum, waqaddimu li'anfusikum. Kalau kita buat tebal, jadi macam mana? Waqaddimu li'anfusikum. Nampak bunyi dia? Waqaddimu so dia tak molek tuan-puan ya. Ikhfa tu dah ada, cuma tak kemas lah, tak tepat. Okey, boleh. Boleh nak? Baik. Kemudian huruf sin baris bawah si. Sin baris bawah si. Tak payah keluar ujung lidah tuan-puan, biasa je si. Kemudian huruf kaf baris depan ku, matikan mim mati. Matikan mim mati. Kum. Disiplinkan bunyi dia. Jangan kum. Li'anfusikum. Kan marah benar bunyinya. Li'anfusikum. Kum. Disiplin, kemaskan bunyi dia. Wa qaddimu li anfusikum. Okey, kita baca sama-sama boleh? 1, 2, mula. Wa qaddimu li anfusikum. Okey, clear wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wattaqullah, huruf wa dari atas wa, kemudian ta yang bersabdu ni watta. Wattaqullaha wattaqullah. Qullah, kalimah Allah. Kemudian lam di dalam kalimah Allah ni perlu ditebalkan. Sebabnya sebelum kalimah Allah terdapat huruf yang berbaris hadapan. Wattaqullah, 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 wattaqullaha wa'lamu wa'lamu. Huruf ha baris atas ha. Waw baris atas wa, matikan ain dengan sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Wattaqullaha wa'lamu wa'la. Huruf ain tuan-tuan puan. Huruf ain ni dia ada sifat tawassut. Okey, dia ada sifat tawassut, iaitu suara yang tidak terlalu terlepas ataupun tidak mengalir, dan suara yang tidak tertahan. Huruf ain. Untuk perbincangan lanjut, nantilah dalam sifat huruf nanti tuan-puan. Kan? Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa huruf ain ni dia jadi tawassut? Kenapa kita kata suara dia tak terlepas dan tak tertahan? Ada sebab-sebab dia, insya-Allah. Cuma point dia, bacaan dia wa'la, 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 wa'la.
wattaqullaha wa'lamu annakum wattaqullaha wa'lamu itu huruf ain. Okey. Kemudian huruf lam baris atas la. Okey. Huruf lam baris atas la. Mu kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Ni alif ni simbol mad bertemu dengan hamzah kan. Jadi pertemuan ini berlaku dalam 2 kalimah. Maka di sini disebut sebagai mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Kemudian nun bersabdu kena dengung. Wa'lamu an dengung yang sempurna. Jangan tahan-tahan. Dengung sempurna. Wa'lamu annakum. Ni pun sama, dengung dengan sempurna. Mim mati bertemu mim, apa hukumnya? Idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Okey, dalam perbahasan ataupun perbincangan mim mati lah. Mim mati yang bertemu dengan mim sahaja, nama hukumnya idgham syafawi. Masukkan bunyi mim mati itu ke dalam mim yang bersabdu ni seakan-akan bacaan wajibul gunnah, dengung dengan sempurna. Tahapan yang pertama lah tuan-puan. Okey. Nun bersabdu, mim bersabdu ni dengung dia dalam martabat yang pertama, kategori yang pertama. Okey, dengung yang kita boleh kata kuat lah dan sempurna. Annakum nampak bunyinya sempurna. Annakum mulaquh. La 2 harakat. Ni alif mat kecil ni dalam ni, hati-hati. Kemudian ni baris atas lah sebelumnya. Quh. Baik. Jadi bila kita nak berhenti pada huruf yang terakhir dan sebelumnya terdapat mad asli, kita nak berhenti kat ha kan? Nak berhenti kat ha dan sebelum ha tu ada mad asli, maka disebut sebagai ma'arid li sukun di sini. Jadi kadarnya 2, 4 ataupun 6 harakat tuan-tuan dan puan. Jelas tak? Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. 4 harakat lah standard kan. Mulaquh. Huruf qaf pada depan qu kena tebal selamanya. Jangan mulaquh. Ku tu jadi huruf kaf. Qu. Mulaquh. Terangkatnya pangkal lidah. Sebab apa? Dia ada sifat isti'la. Pangkal lidah saja naik. Annakum mulaquh. Okey, huruf qaf, pangkal lidah naik. Kalau tidak tak jadi nanti. Okey. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril. Huruf waw baris atas. Wa, okay, kita berhenti tadi ya, mulaquh kat situ 2, 4 ataupun 6 ma'arid disukun. Kemudian kita terus sambung wabasyi. Huruf wa baris atas wa ba. Kemudian ada huruf shin bersabdu wabasyi. Wabashiril mu'minin. Huruf shin ni dah ada sifat dia. Dah ada sifat tunggal dia yang disebut sebagai at-tafashi. Nanti dalam seminar nanti insyaAllah kita akan belajar semua ni nanti. Ada sifat tafashi iaitu berhemburan. Berhemburan udara bila kita nak sebut huruf shin ni. Sebab tu namanya sifat tunggal. Maknanya pada huruf lain tak ada. Huruf shin ni dia special. Dia ada sifat berhemburan angin ataupun udara lah. Okey. Wabash. Tu.
Dan macam mana boleh berlaku? Nantikan dalam penerangan saya dalam seminar tu nanti insyaAllah. Bunyinya wabashiril mu'minin. Wabashiril, huruf ra baris bawah ri ni paste sahaja. Kemudian di sini lam yang mati. Lam mati ni jangan kita putuskan suara. Wabashiril. Nanti dia jadi lantunan. Wabashiril, shiril. Tak mau shiril. Wabashiril, pegang makhraj lam tu betul-betul. Wabashiril mu'minin. Wabashiril mu'minin. Dapat tak? Mu'minin, huruf hamzah yang sukun, hamzah yang mati. Waw ni rumah pada hamzah ya. Waw ni rumah pada hamzah. Wabashiril matikan hamzah. Mu'minin, mim baris bawah, nun baris bawah. Kemudian kita nak berhenti pada nun yang di hujung ni. Kita nak berhenti kat sini kan. Dan sebelumnya ada mad asli, maka disebut mad arid lisukun. Itu sahaja. Boleh? Wabashiril mu'minin. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wabashiril mu'minin. Kita baca sama-sama. Okey, sedia? Okey, ready Wattaqullah. Tarik nafas, 1, 2, mula. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wabashiril mu'minin. Habis. Dua-dua ni muquh ma'arid lisukun. Mu'minin pun sama ma'arid lisukun. Habis satu ayat. 223. Selesai tuan-puan. Clear ke? Sila respon di ruangan komen. Saya clear. Baik. Kemudian seterusnya, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu. Saya berhenti sinilah. Kita ambil pendek-pendek sikit kan. Okey, huruf waw dari atas. Wala taj'alu. Wala, huruf waw dari atas wa. Wala, la, dua harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Okey. Wala taj'alullah, huruf jim yang mati. Ada sifat apa? Lantunan, qalqalah, sughra, lantunan yang kecil sekali, yang lemah. Kan? Wala taj'alu, wala taj'alullah, wala taj'alullah. Ingat, bila qalqalah sughra ni, kita tak boleh putuskan suara kita dengan huruf yang selepas tu. Jangan putuskan suara. Wala taj'a, nampak? Taj'a, wala taj'a, dia terus. Wala taj'alullah. Bukannya jim tu masuk dalam ain, tidak. Cuma lantunan yang berlaku pada jim tu tidak terlalu kuat. Sebab tu namanya sughra, kecil sahaja. Wala taj'alu, sebab tu praktikal dia taj, taj, taj. Wala taj, wala taj, wala taj, wala taj. Kalau kita menahan wala taj'alu, nampak? Taj, dia ada taj, taj, taj'alu,
taj'alu. Beza dengan wala taj'alullah. Okey, jelas untuk qalqalah sughra. Bukan pada jim saja, malah pada kesemua huruf yang bersifat qalqalah. Okey. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu. Huruf Ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Wala taj'alullah. Kalimah Allah ni, lam pada kalimah Allah perlu ditebalkan. Sebelumnya terdapat baris hadapan. Wala taj'alullaha 'ur. Ra yang mati sebelumnya baris hadapan. Wala taj'alullaha 'ur. Tebal. Sebab apa tebal? Ra mati sebelumnya baris hadapan. Ingat tu, jangan lembikkan bunyi. Wala taj'alullaha 'urda. Udah. Belakang dah kemes dah. Apa nak naik dah suara tu. Ya. Wala taj'alullaha 'urda. Kena taruh dah. Nipis pula bunyinya. Udah. Tak ada seri dah tuan-puan. Kan? Suara dah nak naik dah. Kena raw pula. Tak cantik. Jadi biar seiring. Kan? Nampak seimbang bacaannya tu. Okey. Urda. Tebal ra. Kemudian huruf dad pun sama, tebal juga. Huruf dad ni tebal selama-lamanya tuan-puan. Dia tak ada maknanya nipis. Tak ada maknanya. Tak ada keadaan pun yang menyebabkan dia jadi nipis. Ingat tu. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarra'u wa tattaqu. 'Urda tebal, ba. Kemudian huruf ta bertanwin baris atas. Idgham bila gunnah. Masuk tali tal masuk bila gunnah tanpa dengung. Jangan dengung. 'Urdatan li ayma. Ingat ya. Ai bukan ai. Ayima ai lunak masuk. Okey, ni pun sifat lah. Sifat lin kita sebut. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Liay. Ya yang mati sebelumnya baris atas. Itu yang disebut sifat lin. Okey, sifat lunak. Manikum. Ma dua harakat ni alif mat kecil sebelumnya baris atas. Nikum ni nun baris bawah ni. Kum mim mati bertemu hamzah izhar syafawi. Li aymanikum. Kemudian nun mati bertemu ta. Antabarra'u. Anta. Huruf nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi. Li aymanikum an tabarra'u. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kena sembunyikan nun tu tuan-puan. Kemudian kemudian kena kita sebut apa? Nipiskan dengung tu. Dengung pada ikhfa tu ni nipis. Li aymanikum okey, tabarra'u. Dapat ke ni? Tabarru. Minta maaf. Okey. Tabarru.
Kemudian huruf ta. Dah selesai dengung tadi. Ikhfa 2 harakat kan. Saya lupa nak sebut. Sebab apa nipis? Sebab dia bertemu dengan ta lah. Sebab dia bertemu dengan huruf ta. Baik. Ta baris atas ta. Ba baris atas ba. Ra yang bersabdu baris depan. Tabarru. 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 Boleh ke ni? ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا nak konsisten nipis tu yang mungkin susah sikit sebab kadang-kadang dia jadi tebal. Tu yang pertama. Dan yang kedua dia terus jadi izhar antabarru. Jadi kita tak nak bunyi yang terlalu naik. Antabarru. Tak pun tak nak bunyi izhar. Jelas. Antabarru. Kita nak biasa. Antabarru wa tattaqu. Dapat tak ni? Tuan-puan, sebab tu saya ulang-ulang banyak kali. Sebab nak bagi tuan-puan dapat bunyi ikhfa tu macam mana. Sebab ikhfa kiki ni kan banyak. Dah ada 15 huruf. Jadi kalau ikutkan setiap huruf tu adalah martabat dia kan. Adalah cara nak membunyikan dia. Boleh ni. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرَّؤُوا وَتَتَّقُوا. Tabarru, ra tebal. Okay, 2 harakat. Ru. Ni ra ni pada depan tebal. Watattaqu. Huruf wa pada atas. Ta bertemu dengan ta sabdu. Tatta. Watattaqu. Boleh. Saya ulang sekali lagi. Lepas tu kita baca sama-sama ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرؤوا وتتقوا. Qu bila kita berhenti 2 harakat mat asli. Ni alif ziyadah lah, tak ada apa fungsi pun. Okey, sedia semua? Ready? Okey, 1. Saya baca tabarra'u tadi. Astaghfirullahalazim. Sebab ada ayat kalimah dia tabarra'u. Kita ulang lagi sekali ya. Kepala saya duk sebut tabarra'u sebab ada kalimah yang tabarra'u. Ni tabarru tuan-puan jangan tiru yang salah. Saya ulang balik. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا. Gitu sepatutnya. Ya. Terima kasih ngabarnya. Tabarra'u Ada kalimah tabarra'u tuan-puan. Tu dan kepala saya duk baca yang itu je Allah. Okey. Boleh. Kita baca sama-sama. Wala taj'alu. 1 2 mula. Wala taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Gitu. Okey, boleh? Boleh follow tak setakat ni tuan-tuan dan puan? Mata puasa saya tak ngantuk. Saya silap tadi tabarra'u tu bukan sebab mata lalok ke apa. Tahu lalok tu kan? Mata lalok Saya tertukar dengan perkataan tabarra'u. Ada kalimah tabarra'u. Hamzahnya duduk atas waw ni. Tapi ni tabarru. Lain. Okey. Clear
So kalau kita berhenti kat sini, watattaqu, kemudian ambil balik kat sini. Watattaqu watus. Okey, ambil balik kat sini. Kita sambung lah. Huruf waw dari atas. Nak habis dah tuan-puan. Jangan ngantuk lagi. Tunggu Ustaz. Huruf waw dari atas, huruf ta dari depan tu, kemudian matikan sad. Matikan huruf sad. Watattaqu watattaqu watuslihu watus tus. Baik, kat sini kena hati-hati tuan-puan. Huruf sad dia bersifat tebal. Jadi huruf ta ni tak tebal. Tuan-puan jangan bawa pengaruh huruf sad ni tebal pada sad ni, jangan bawa ke ta. Nanti jadi watuslihu. Tak pasal-pasal huruf ta tu jadi seperti huruf ta. Kita tahu kita nak sebut ta, tapi bunyi yang kita lontarkan tu jadi ta. Tambah kalau kita baca laju kan. Baca dalam keadaan yang laju, itu memang ada potensi lah nak tersilap. Jangan kata, kalau saya sendiri pun mungkin boleh tersilap kalau baca terlalu laju. Watattaqu watu, nampak? Watu jadi ta. So selesaikan huruf ta, tu, watu, tus, tus. Sebut ta dulu, tu, tus. Watattaqu watuslihu wattaqu watuslihu. Dapat tak? Dia yang dapat rasa tu kita je. Kita baca ni kita dapat rasa lah bunyi jadi keta kan. Boleh nak? Clear? Bagus Puan Zurina ni. Dia jadi translator. Mantap. Ada yang tanya lalok tu apa ya? Lalok tu macam dah pening lah tu kan? Mata dah kelabu-kelabu je orang kata. Watuslihu. Okay, sambung balik tuan-puan. Nak habis dah ni, sikit lagi. Watuslihu. Ha baris depan hu, ha pedas Kemudian ni waw mad. Waw mad tuan-puan, panjang 2 harakat. Bainan nas. Bai. Huruf ya yang sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lunak, bacaan lin. Watuslihu bainan nas. Nun baris atas masuk terus pada nun bersabdu, alif lam syamsiah kat sini. Okey, kemudian wajibul gunnah, wajib dengung pada nun. Watuslihu bainan nas. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Tapi disebabkan kita nak berhenti kat sin ni, okey, nak berhenti kat sin ni, maka boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 mad arid lisukun. Kita nak berhenti pada sin dan sebelum sin terdapat mad asli iaitu na ni lah. Bainan nas. Gitu. Wattaqu watuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Wallah. Kalimah Allah. Okey, kalimah Allah sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Nak soalan? Okey, saya bagi soalan ya. Tunggu Ustaz. Jangan tidur lagi tuan-puan.
Nak habis dah ni. Lepas tu saya bagi soalan Ni kalimah Allah, lam ni. Okay, lam kepada kalimah lam pada kalimah Allah ni kena tebal sebab sebelumnya ada huruf baris A atas. Waw ni lah. Wallah. Yang tebal pada lam waw, jangan wallah. Wallah wallahu sami'un. Hu baris depan satu harakat je lah. Sin baris atas, sa satu harakat, mi dua harakat. Wallahu sami'un. Tanwin ain baris depan bertemu dengan ain izhar halqi. Sami'un. Pastikan huruf ain tu dinyatakan dua-dua sebutannya dengan baik lah. Jangan sami'un bunyinya. Sami'un. Itu jiran kita tuan-puan. Okey, tak mau. Sami'un. Disiplinkan bunyi dia. Wallahu sami'un. Sami'un. Ingat. Boleh sama-sama buat. Buat tangan sekali. Boleh jadi je tak? Wallahu sami'un. Jangan tertukar satu bunyi hamzah ataupun bunyi mendongak ke hidung. Wallahu sami'un alim. Tekan sangat sampai naik bunyi ke hidung. Sami'un alim. Tak perlu tuan-puan. Ni takat kerongkong je. Wallahu sami'un alim. Boleh ke ni? Faham ke tidak? Mata macam lampu low bateri Ustaz. Allahu Akbar. Kena tambah bateri ni. Boleh ke ni? Dia sat lagi. Dia biasanya kalau dengar lafaz sadaqallahul azim, terus lapang kepala ni tuan-tuan. Terus hilang ngantuk. Rasa macam time tu juga boleh masak 10 menu masakan. Dia punya dia punya segar tu lah. Tu biasa. Okay, sikit lagi tuan-tuan. Nak dekat dah dengan lafaz tu. Sikit lagi. Wallahu sami'un. Kemudian lim. Lim ni ma'arif li sukun. Kita nak berhenti pada mim. Sebelum mim tu ada limat asli. Faham ni? Wallahu sami'un alim. Boleh ni? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang ngantuk dengar ni terus segar tuan-tuan. Bulat biji mata yang orang kata. Okey, tapi kita tak baca lagi ni wa tattaqu wa tuslihu ni. Baca dulu ya. Sama-sama wa tattaqu kita mula. Tarik nafas. 1 2 mula. Wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Teruskan. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Apa soalannya tadi tu Ustaz? Baik. Saya tak tanya lagi. Adakah Puan Zurina termasuk salah seorang yang matanya tidak ambang di awangan? Puan Zurina hilang ngantuk lai-lai. Terbaik Tuan Farhan Izni kita. Mantap. Sat lagi kita lai Mata makcik dari tadi segar Ustaz. Mantap. Puan Bilova dia Syiqah Fush. Nama memang padu. Segar alhamdulillah. Celik biji mata semua
Okey lah. Tadi ada yang nak soalan ya. Saya nak tanya apa pun tak tahu ni ha. Semua dah senang benar. Semua senang benar Dia macam dah jadi up level lah. Naik level sikit. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak tanya. Apakah memandangkan kita nak seminar sifat huruf ni tuan-puan, so kita nak uji tahap pemahaman kita terhadap sifat huruf. Okey? Kita nak uji sama-sama. Yang boleh jawab silakan jawab. Ramai je yang dah belajar sifat dalam ni kan, yang sedang menonton ni. So sama-sama kita kongsi. Yang rasa tak faham langsung tak apa, jangan risau. Kita ada buat seminar, join seminar tuan-puan, InsyaAllah. Daftar lah ke. Hari ni hari last. Okey? Hari ni hari last. Okey, soalannya ialah untuk huruf Ain tuan-tuan dan puan. Untuk huruf Ain, okey. Untuk huruf Ain sahaja ada berapakah sifat padanya? Berapakah jumlah sifat yang ada pada huruf Ain sahaja? Senang je sebenarnya kalau faham kan. Huruf Ain ada berapa sifat? Jangan tengok buku tak aci lah kan. Huruf Ain ada berapa sifat? Sifat pada huruf Ain ni ada berapa dan nyatakan sifatnya. Baru kena soalan tu. Kalau dengar soalan ni tuan-puan hilang ngantuk. 5 hari hilang ngantuk tuan-puan. 5 hari tak tidur dengar soalan ni. Tak ada gurau-gurau. Saya tak nak nombor saya nak jawapan dia sekali. Kalau kata 5, apa yang 5 tu? Okey, Puan Sepiah jawab 5. Apa 5 tu tulis. Kalau ada yang jawab 6, tulis 6. Kalau ada yang 4, tulis 4. Mantap Puan Sepiah. 5 jawabnya. Tapi saya tak beritahu lagi betul ke salah kan. Tuliskan dulu, nak tengok sikit apa 5 tu. Surrender, angkat tangan, tak tahu. Suara yang bainiah. Suara yang bainiah Kantoi, tak tahu. Puan Rosidah. Tawassul. Bukan tawassul Tawassul tu lain. Itu dalam ilmu lain tu. Tawassul. Tawassul. Allah, maaf ustaz, kena tunggu seminar. Tunggu lepas raya. Okey. Tuan Zaini bin Salikin, 5 sifat. Sifat jahar, kemudian sifat tawassut, istifal, infitah, ismat. Huruf Ain. Okey, jadi ada 2 orang yang jawab betul. Okey. Iaitu setakat ni lah yang saya baca. Ke ada lagi yang lain? Pening dibuatnya. Tak apa tuan-puan. Tak apa. So kita jawab dulu. Asasnya untuk huruf Ain ni dia ada 5 sifat. Untuk huruf Ain dia ada 5 sifat. Yang pertama dia ada sifat jahar. Sifat jahar. Apa makna jahar ni? Nafas yang tertahan. Nafas yang tertahan. Maknanya bila kita sebut huruf Ain ni, nafas kita ni tak terlepas. Dia tertahan.
Kemudian, okey, itu yang pertama lah. Jahar. Tak apa. Pening sekarang tak apa tuan-puan. Masuk seminar nanti insya-Allah tak pening. Kemudian huruf Ain ni juga ada sifat tawassut ataupun bainiyah. Siapa yang jawab tawassut dan bainiyah tadi sebenarnya itu adalah benda yang sama lah. Tawassut ataupun bainiyah. Okey, tawassut ataupun bainiyah, benda yang sama. Jadi sifat tawassut ni menunjukkan suara yang tidak terlepas dan suara yang tidak tertahan, dia tengah-tengah. Itu sifat tawassut ataupun bainiyah. Maksudnya tengah-tengah. Baini ni maksudnya antara terlepas ataupun antara tertahan. Tawassut, wasat ni daripada perkataan tengah. Wasat, tengah-tengah. Okey. Mesti pening kan? Apa benda ni? Tawassut bainiyah. Tak apa tuan-tuan, relax. Saya cerita dulu jawapannya. Kemudian Ain ni juga ada sifat istifal. Okey, istifal iaitu pangkal lidah yang tidak terangkat. Pangkal lidah tidak terangkat. Maknanya bila kita sebut huruf Ain, kita tahu, oh, pangkal lidah tak terangkat, maka dia bukan dalam kategori huruf yang tebal. Baik, itu peranan dia. Bila kita faham dia istifal, bila kita tahu, oh, istifal, maksudnya dia bukan huruf yang tebal. Okay, clear Itu yang ketiga. Yang keempat ada sifat infitah. Infitah maksudnya terbuka. Maknanya lidah dan lelangit ni ada ruang di antara lidah dan lelangit. Di antara lidah dan lelangit ada ruang. Tu kata infitah, terbuka. Okey. Pening tak? Saya nak cerita ni pun tak sampai hati sebenarnya. Tapi tak apalah, dengar je lah. Okey. Saya cerita je. Kalau dapat ambil input sikit jadilah. Maknanya bila kita sebut huruf Ain, cuba tuan-puan sebut huruf Ain. Jadi lidah kita ni antara langit ni akan terbuka. Lidah dan lelangit ni akan terbuka. Lidah macam ni, lelangit macam ni. So ini yang kata terbuka ni, ada ruang. Ada ruang. Itu dia infitah. Kemudian yang kelima, dia ada sifat ismat. Ismat ni maksudnya dia sebenarnya tak ada kaitan, dia tak ada kesan pada bacaan pun. Untuk sifat yang kelima ni, dia lebih kepada penelitian orang Arab dalam kita menyebut huruf Ain ni. Maknanya dia tertegah untuk segeranya keluar. Bila kita sebut huruf Ain ni, dia bukan senang nak sebut. Dia banyak proses. Nampak? Daripada peti suara ni, kemudian nak kena sempitkan pangkal kerongkong. Jadi perjalanan nak sebut huruf Ain ni bukan satu benda yang mudah. Gitu. Itulah dia 5 sifat huruf Ain. Tuan-puan lekat ni dalam kepala, confirm perfect. Saya beritahu macam tu je lah. Kan? Nak faham tu. Okey. Ismat, suara yang tertegah untuk segera keluar. Itu sahaja. Boleh nak? Itu pun sifat Ain tuan-puan. Nanti banyak lagi. So dalam seminar sifat huruf nanti insya-Allah tuan-puan, kita akan pergi setiap satu huruf, kita akan bedah setiap sifat-sifat dia. Itu yang saya buat dalam modul saya lah. Dan dalam modul saya itu tidak berat macam kitab-kitab Arab tuan-puan, yang cerita rangkum semua sekali. Tidak. Dalam seminar tu nanti saya akan kata apa, konten, isi yang saya buat dalam tu adalah isi yang sesuai untuk masyarakat belajar, masyarakat awam ni, umum ni. Bukan level guru-guru Quran punya style lah. Kalau masuk level yang memang core dalam bidang Quran, so benda tu dia akan jadi pening nanti. Jadi saya tahu macam mana saya nak susun modul tu. Dan insyaAllah setakat ni saya boleh bagi tahu apa yang kita akan belajar dalam tu nanti. Setiap huruf kita akan tengok. Macam huruf Ain tadi kan, kita akan tengok huruf Ain ada 5 sifat. So saya akan huraikan lah. Kalau huruf Ra dia ada 7 sifat tuan-tuan. So apa yang 7 tu kita akan belajar juga nanti. Ini satu seminar yang saya rasa best kot. Pada saya lah, saya suka cerita bab sifat ni. Dia macam rare sikit tuan-tuan. Dia bukan level cerita idgham bi gunnah, bila gunnah, ikhfa hakiki, dah tak. Kan? Tapi kefahaman yang tu mesti kena ada juga.
Bukanlah kena tinggal pula. Dia kena seiring. Maknanya semualah kita kena belajar ya. Nak dapatkan bacaan ataupun hasil bacaan yang baik, itulah dia. Nak nyebutnya pun awak terkial-kial kat oi. Macam mana nak ajar? Okey. Ni tuan-puan. Siapa yang duk tanya kan untuk kita punya sifat kita punya seminar sifat huruf ni tuan-puan harga dia. Tak tahulah harga ni, saya rasa dah mampu milik sangat dah. Ada 2 harga. Cuma package premium ni saya tak pasti ada lagi ke tak. Kalau ada tim yang tengah mendengar saya punya tengok live saya ni, tolong update sikit. Package premium ni ada lagi tak buka? Okay. Untuk package light tuan-puan, untuk harga 29 ni hari ni last. Hari ni last untuk harga ni. Sebab kita buka pendaftaran untuk harga early bird. Tuan-puan tengok kat sini 26 April sampai 28 April, hari ni lah. Jadi setakat ni untuk package premium, tak silap saya ada 90. Setakat ni baru 90 pendaftaran. Kita target buka 100 je. Jadi mungkin ada dalam Okey, update terkini daripada saudara Irfan Mokhtar. Premium setakat ni kita ada 20 tempat sahaja lagi yang tinggal. Sebab kita nak kena close order cepat-cepat tuan-tuan, sebab kita nak buat posting lagi. Okey, jadi minggu ni kita nak selesaikan. Ada 20 tempat lagi untuk package premium. Package light sentiasa open lah. Cuma untuk harga 29 ni hari ni sahaja. Baik, tuan-puan mungkin nak tahu apa dia beza package light dengan premium. Saya cerita secara ringkas. Package premium ni segala modul tu semua kita post ke rumah tuan-tuan perempuan. Tidak termasuk postage lah harga dia tak termasuk postage. Untuk package light ni pula, tuan-puan akan diberikan PDF dan tuan-puan print sendirilah. Cuma jangan sebarkan. Amanah untuk pembeli sahajalah. Ya, itu sahaja. InsyaAllah modul yang kita bakal postkan ni adalah modul yang cetakannya yang baik lah, maksudnya. Bukan ceroy-ceroy punya tuan-tuan ya. Okey, itu package premium. So ada 20 tempat je lagi. Sebab kita buka untuk 100. Kita tak boleh banyak sangat sebab kita pun tak cukup tenaga. Kita tak ramai yang boleh nguruskan benda ni. So limit kalau 100 tu kira dah banyak jugalah kita nak packing kan. So kita nak pack dan kita nak buatkan post lah nanti. Jadi kena segera, siapa yang nak daftar tekan link di atas. Kalau tak nak package premium, ambil lah package light. Okey, saya pun baru dapat update. Untuk premium sebenarnya 100 tempat dan 100 tempat tu pun sebenarnya dah habis. Tapi kita top up 20 buah lagi buku modul ni. Dan kita ambil untuk 20 lagi lah tempat. So tuan-puan boleh daftar. Nak mudah ambil je terus package premium tu, tak usah mikir dah. Sebab dalam tu nanti boleh buat nota, tuan-puan boleh follow sharing tajwid ni, buat catatan yang perlu kan. Kalau tengok PDF ni takut ikut orang sebenarnya. Kalau saya suka ada modul. Ada orang dia suka baca, tengok kat skrin je kan. Cuma tak boleh nak menconteng lah. Itu saja. Okey, apa-apa pertanyaan lanjut tekan saja link di atas. Ingat tuan-puan, harga ni untuk package light RM29 dan harga package premium RM49 tidak termasuk postage ni hari ni sahaja. Lastnya hari ni tuan-puan. Masuk je esok, harganya dah berubah. Berapa? Wallahu alam, nantikan esok. Mana tahu kok ada yang tak apalah ustaz, saya nak daftar yang harga esok. Terpulang lah. Kan? Dia memang saja. Dia tak tahu nak habiskan duit ke mana. So dia nak tunggu sampai habis harga early bird ni. So terpulang. Cuma saya kata tuan-puan, jangan lepaskan peluang ni lah. InsyaAllah sama-sama kita dalami. Mudah-mudahan nanti tuan-puan follow sharing tajwid saya ni. Lepas ni bila saya tanya huruf sin berapa sifat, berderet-deret jawapan semua sama. Sin ada 6 sifat contoh kan. Huruf ha ada berapa sifat, semua boleh tulis. Dah ada kitab kat tepi kan, ada modul tepi, sonok lah nak ngaji. Itu aja. InsyaAllah selesai Saya tak nak cerita dah apa lebih lanjut.
nakkan info apa-apa, terus tekan sahaja link di atas. Tuan-puan akan berhubung bersama tim saya sendirilah. Okay, level up lah nanti kita, confirm kan. Tapi tuan-puan janganlah expect dah ikut sekali seminar terus faham 100% tuan-puan. Tidak juga. Dia tengok bergantung sejauh mana kita faham lah. Kalau ada orang yang dah pernah ada pengalaman belajar sebelum ni, so bila ikuti seminar ni, dia macam top up lagi lah. Dia refresh apa yang dia dah pernah belajar, tambahkan lagi kefahaman. Tapi buat yang pertama kali, mungkinlah ada sikit macam pening-pening ke, itu biasalah. Kan saya nak ngaji sifat huruf ni pun 5-6 kali juga tuan-puan nak dapatkannya, nak dapatkan syarah dia. So memang tak putus lah sebenarnya. Hatta sampai sekarang ni pun saya masih lagi, kalau ada seminar-seminar sifat huruf daripada guru-guru saya sebelum ni, saya follow je kan. Sebab sepastinya akan ada input tambahan baru lah. Dan benda-benda tu lah yang saya kongsikan kepada tuan-puan. Bukan bermakna saya tahu semua benda tuan-puan. Saya cuma kongsikan sekadar ilmu yang terbatas yang ada pada saya ni, itu sahaja. Apa yang saya tahu saya kongsi lah. Kalau tak tahu, kita hold dulu, kita rujuk guru-guru balik. Guru-guru saya kan selalunya macam tu lah. InsyaAllah itu sahaja untuk kali ni. So terima kasih yang jawab tadi. Ada 3 orang ke 4 orang. Yang jawab awal yang saya nampak jawapan tadi 2 je lah kan, 2 orang, Bonda dengan Tuan Zaini tadi. Itu sahaja. Semua mak-mak kat sini mantap, confirm. Okey nah. So nantikan seminar sifat huruf online yang akan berlangsung pada Mei 2021 insyaAllah. Okey. Dan jangan lupa untuk join kita punya grup info-info terkini untuk tuan-puan dapatkan sorry, saya rasa dah tak function kot grup tu. Okey. Sekejap saya tengok dulu tuan-puan terus je. Kat atas ni ada tulis jom sertai seminar sifat huruf online 1.0. Tekan je link tu teruslah berhubung dengan tim saya nanti insyaAllah. Jangan risau, tak ada scammer ya tuan-puan. Okey, kan fikir scammer ke demo ni. Kan murah betul, RM29. Bukan ke seminar selalu RM60-70? Kan nampak harga murah tu rasa scammer. Tidak. Okay, alright. So link dah disediakan di ruangan komen. Boleh tengok saudari Fan dah pin kan. So tekan je link warna biru tu. Wallahu ta'ala a'lam. So nantikan soalan-soalan hangat daripada saya. Ni sebelum kita nak masuk fasa ni, kita main-main bab sifat huruf lah tuan-tuan. Kita banyak main bab sifat pula insyaAllah. Mungkin suatu hari nanti akan memantapkan lagi bacaan kita. Okey, selesai. Dan jom kita tamatkan pengajian kita pagi ini. Ustaz buat talaki Zoom. InsyaAllah ada kesempatan kita boleh buat. Terima kasih atas cadangan anda. Setakat ni memang kita dah ada pengajian, tapi Google Meet lah. Kan memang ada tim-tim yang di bawah saya yang daftar sebelum ni untuk ngaji dalam tadarus Ramadan ni. Tapi saya yang bersama saya tak ramai lah. Ada dalam 13 orang sahaja. 13 orang. InsyaAllah nanti ada masa boleh kita cuba usul, kita cuba fikirkan InsyaAllah nah. Okay, itu sahaja. Jom kita baca sama-sama Surah Al-Baqarah ayat 223 dan 224. Ready semua? Tarik nafas. Okay, jangan fikir dah pasal sifat ain tadi. Relax je dulu. Tunggu, nantikan hari kejadian nanti insyaAllah. Tarik nafas. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum
حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. Okey, kita baca sekali lagi. Boleh? Kali ni kita baca tempo yang laju sedikit. Sekali lagi sama-sama. Tarik nafas sekali lagi. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih di atas komitmen masing-masing. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi esok pada jam 8.30 pagi seperti biasa. Doakan agar semuanya lancar. Okey, dan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang menonton ni, dan selamat berbuka juga untuk malam nanti. Saja ucap awal-awal kan, nanti tak sempat nak ucap. Kemudian insyaAllah dengan masa yang berbaki ini untuk bulan Ramadan ni, kita cubalah pulun apa yang mampu kita lakukan. Saya faham kadang-kadang kita sibuk dan sebagainya, cuma kalau boleh jangan tinggal semua, ambil sikit pun jadilah. Okey, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi. Maaf salah silap, dan maaf andai ada kata-kata saya yang membuatkan tuan-puan rasa kurang selesa kan. Lawak-lawak saya itu tuan-puan terasa hati ke, minta maaf lah ya. Minta maaf banyak-banyak. Hujung rambut, hujung kaki tuan-puan. Alright. So jangan lupa untuk join kita punya seminar Sifat Huruf, insya-Allah. Nantikan program-program lain daripada kami. InsyaAllah kita yang bakal menyusul ialah seminar Easy Tajwid. Kemudian insyaAllah kita akan buka semula untuk kelas intensif tajwid online yang disebut sebagai KITO. Kelas-kelas yang dinanti-nantikan oleh sebahagian tuan-tuan dan puan yang menonton ni. Jadi insyaAllah itu saja setakat ni. Cuma yang terdekat ni seminar Sifat Huruf lah. Jadi saya harap tuan-puan tidak terlepas. Nantikan pertemuannya nanti, dan insyaAllah saya akan cuba bantu tuan-puan sekadar apa yang termampu untuk saya curahkan. Orang kata apa, ilmu-ilmu yang setakat yang saya ada ni. Okey, itu sahaja. Salam Ramadan. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih sekali lagi semua. InsyaAllah jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa untuk say thanks to Allah kerana beri peluang pada kita untuk kita bersama-sama cintakan Al-Quran. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora
dengan